Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey, first kali nama saya Muhammad Azizi bin Ahmad Zaudin dan nombor matrik saya 10/20F1037. Sihat semua. Okey. Hari ini saya nak bincang sikit tentang, saya nak beritahu tentang perkara di mana tiga aktiviti sukan yang boleh memupuk semangat perpaduan. Perpaduan ni di dalam satu Malaysia sangat penting, kerana dalam satu Malaysia ni ada banyak kaum. Jadi cara yang untuk memupuk perpaduan tu adalah dalam salah satunya dalam sukan. Jadi sukan yang boleh memupuk perpaduan, yang pertama adalah bola sepak. Sebab bola sepak ni dia perlukan banyak pemain, 11 orang pemain. Setahu saya 11 orang dalam padang, dan adalah orang lagi sebagai pemain gantian. Jadi selama saya tahu di Malaysia ni ada banyak juga legenda bola sepak. Terdiri daripada Santosi, Mukhtar Lahari dan sebagainya, Tan Cheng Ho dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bola jari. Bola jari pun memerlukan ramai juga pemain untuk menjadikan permainan itu lebih rancak. Dan yang ketiga adalah hoki. Hoki juga bermain dalam pasukan juga. Dan di samping itu juga penonton juga memberi semangat penonton di berbagai kaum dan juga juri. Sekian pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Ustaz Fahan dan juga rakan-rakan saya yang saya kasih sekalian. Nama saya Muhammad Lutfi bin Zulkifli. Nombor matrik saya 10/20F1012. Hari ini saya akan menerangkan tentang aktiviti kesukanan yang boleh memupuk semangat perpaduan di antara kaum. Antara sukan yang boleh kita lakukan untuk memupuk semangat perpaduan ialah sukan rugby salah satunya. Sukan rugby ni seringkali dianggap sebagai sukan yang berisiko tinggi, mencabar dan juga membahaya. Namun, ia dapat meningkatkan semangat perpaduan di kalangan ahli pasukan yang terdiri pada mangsa yang berbilang kaum. Seterusnya ialah bowling. Bowling ni merupakan sejenis sukan kompetitif dan juga riadah. Ia juga melibatkan pemain dari luar negara. Sebagai contoh, sebelum dan selepas habis permainan, mereka akan berjabat tangan sebagai tanda hormat. Dan ia merupakan langkah permulaan untuk mereka menjalinkan hubungan dan juga semangat perpaduan di antara mereka. Lain sekali ialah sukan bola tampar. Sukan ini tidak ramai diminati oleh masyarakat, akan tetapi ada sesetengah kaum yang menjadikannya sebagai sukan utama. Jadi, sekiranya ada di kalangan kita yang ingin bermain permainan ini, mereka boleh turut serta, tidak kira bangsa dan agama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada tuan dan rakan saya sekalian. Nama saya Syarik Dewa. Nombor kad matrik saya ialah 1031. Tajuk yang saya akan menerangkan pada hari ini ialah bagaimanakah aktiviti kesukanan dapat menyalin perpaduan antara kaum. Kita pernah mendengar dan mengalami bahawa aktiviti kesukanan dapat menyalin perpaduan antara kaum. Kemungkinan kita tidak perasan perkara itu. Antara perkara yang dapat menyalin perpaduan antara kaum ialah sokongan dari dalam aktiviti kesukanan ataupun sokongan daripada luar aktiviti kesukanan. Perkara ini boleh melihat jelas melalui perlawanan bola sepak. Sokongan daripada pasukan dan juga daripada penonton menyalin perpaduan kerana sokongan itu diberi tanpa mengira kaum. Sebagai contoh, kita boleh melihat melalui perlawanan SEA Games 2017. Pada perlawanan tersebut, satu Malaysia menyokong pasukan Harimau Melayu untuk mencapai kemenangan.
semua masyarakat di Malaysia tanpa mengira kaum memberi sokongan kerana mereka menganggap sebagai anak Malaysia tanpa mengira kaum. Jadi semangat tersebutlah ataupun sokongan daripada anak Malaysia tersebut menyalinkan hubungan perpaduan kerana mereka tersebut mementingkan kemenangan pasukan Malaysia. Jadi sokongan tersebut juga boleh mengeratkan hubungan antara kaum. Seterusnya, aktiviti kesukanan juga membolehkan perpaduan antara kaum lebih mengukuh. Kerjasama daripada ahli pasukan tanpa mengira kaum meningkat kepercayaan dan kehormatan atas ahli pasukan. Jadi, kerjasama tersebut dapat melahirkan kefahaman antara ahli pasukan yang kaum lain. Jadi, kerjasama daripada aktiviti kesukanan dapat menyalin perpaduan antara kaum. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tuan, nama saya Muhammad Zaim bin Latif dan nombor matrik saya ialah 10 DDT 20F 20S1049. Hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana aktiviti kesukanan boleh menjalinkan perpaduan kaum. Aktiviti kesukanan bukan satu aktiviti yang melibatkan 3 komponen, iaitu pemain, penyokong dan penonton. Tanpa salah satu komponen ini, aktiviti kesukanan ini akan menjadi lemah dan hamba. Sebagai contoh, tanpa penonton dan penyokong, pemain aktiviti sukan akan mudah berputus asa. Sekiranya mereka melakukan kesilapan kecil sewaktu perlawanan dan menyebabkan kurangnya semangat juang dalam diri mereka untuk berusaha mencapai kejayaan. Jadi, 3 komponen ini amatlah penting dalam sesuatu aktiviti kesukanan dan tanpa disedari komponen ini juga menjadi satu pintu gerbang yang membolehkan kita menjalin hubungan perpaduan kaum. Bermula dari kecil lagi, kita sudah dipupuk dengan nilai perpaduan kaum melalui aktiviti sukan. Aktiviti sukan merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting di sekolah. Saban tahun sekolah akan mengadakan hari sukan tahunan di mana pada hari tersebut murid-murid akan mewakili rumah sukan masing-masing untuk bertanding dan merebut kejuaraan. Kita dapat lihat ahli-ahli rumah sukan terdiri daripada campuran murid berbelang kaum. Mereka tanpa segan silu bercampur dengan agama dan bangsa berlatih bersama-sama dan berusaha bersungguh-sungguh sebagai satu pasukan untuk mencapai satu impian, iaitu masa rumah sukan mereka menang dalam acara sukan tahunan di sekolah. Semangat kesukanan tanpa mengenal batas kaum ini sudah pasti membuat sikap saya menyayangi dan menghormati di antara murid-murid yang berbelang kaum. Justru itu, aktiviti sukan di sekolah dapat memupuk semangat perpaduan antara murid berbelangan kaum. Bukan sahaja di sekolah, dalam aktiviti sukan berperingkat lebih tinggi juga mampu menjadi alasan dalam memupuk perpaduan antara kaum. Perkara ini bukanlah satu perkara yang baru, tapi realiti yang telah lama berlaku di negara Malaysia. Biarpun kita berbeza agama dan bangsa, namun ketika kita menyokong pasukan negara yang bertanding, tembok perbezaan agama dan bangsa yang tebal itu boleh diruntuhkan. Contohnya, apabila pasukan Harimau Malaya yang bertanding, semua sepadan perbezaan seperti agama dan bangsa terhapus dengan sendirinya. Ini boleh lihat sendiri, kita yang berbeza agama dan bangsa ini tanpa rasa kekoknya bersama-sama bersorak dan memberi sokongan yang padu pada pemain negara berlandaskan ideologi yang sama, iaitu Harimau Malaya mesti menang. Walaupun zaman milenial ini kita telah lebih terdedah di dunia digital, namun ia masih tidak menghalang diri kita terus menjalinkan perpaduan kaum. Kini kita lihat generasi muda ramai yang menghabiskan masa lapang untuk menonton perlawanan sukan, lagi-lagi sukan e-sport, iaitu pertandingan permainan video secara maya menggunakan gadget seperti komputer atau telefon pintar. Trend ini semakin popular di negara kita dan ianya mampu menyatukan semua bangsa, bukan sahaja dari negara kita, malah di seluruh dunia. Mereka bukan sahaja menonton dan menyokong pemain e-sport kegemaran mereka juga mempelajari teknik-teknik dan strategi yang digunakan oleh pemain berlainan agama dan bangsa ketika mereka berlawan dengan musuh.
Dengan ini, mereka juga boleh mengaplikasikan teknik dan strategi yang mereka perolehi ketika bermain bersama dengan rakan. Selain itu, mereka juga boleh mengajarkan rakan mereka teknik yang telah dipelajari oleh mereka. Ini sedikit sebanyak akan menambahkan keakraban ikatan persahabatan di antara mereka. Kesimpulannya, melalui poin-poin yang telah saya terangkan sebentar tadi, maka dapat dibuktikan bahawa aktiviti sukan dapat menjalinkan perpaduan kaum. Selain itu, aktiviti sukan juga mampu mengeratkan hubungan silaturahim dan pada masa yang sama menerapkan disiplin dan integriti dalam kalangan peserta. Saya berharap perpaduan dalam aktiviti kesukanan ini dapat kekal buat selama-lamanya demi kesejahteraan kita bersama. Sekian, terima kasih.